Rasah. Terima kasih Tan Sri Speaker atas peluang yang diberikan untuk saya terlibat dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perniagaan Perkhidmatan Wang Pindaan 2024 yang akan membuat beberapa pindaan terhadap Akta Induk Akta 731. Saya menyambut baik pembentangan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang memberikan ataupun memaklumkan 4 asas utama terhadap pindaan ini. Saya menyokong sepenuhnya sebab ia bukan setakat menaikkan ataupun memberikan hukuman yang lebih berat kepada pesalah, bukan setakat untuk kita mengawal aktiviti perniagaan wang tidak berlesen, hawala, malahan dia memberikan impak positif kepada ekonomi negara. Jadi saya sambut baik. Cuma ada beberapa soalan yang saya nak kemukakan di sini. Yang pertama, selepas pindaan yang kita bahaskan hari ini diluluskan dan diwatakan untuk dilaksanakan kelak, apakah unjuran cukai yang boleh dikutip? Tambahan. Mesti ada tambahan. Cuma berapakah banyak tambahan? Sebab saya rasa ia penting. Ya, sebab saya difahamkan jumlah hawala sebenarnya lebih 2.3% daripada jumlah keseluruhan KDNK kita. Satu jumlah yang sangat besar. Sudah pastinya kutipan cukai yang boleh kita kutip juga tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada KDNK, apakah impak positif yang boleh kita dapat? Dan Yang Berhormat Timbalan Menteri ada menyebut ketika pembentangan tadi bahawa kita perlu menjalani pengauditan daripada FTAF, Badan Audit Antarabangsa, berkenaan dengan pengubahan wang dan sebagainya. Jadi saya rasa bukan akta ini saja. Saya difahamkan banyak akta yang terbabit dengan urusan perniagaan, penghantaran wang dan sebagainya yang berkaitan juga akan dipindah seralas dengan keperluan FTAF ini. Jadi ada berapa lagi akta atau IUU yang akan dibawa oleh Kementerian Kewangan berkenaan dengan perkara ini. Dan saya anggap satu persoalan. Selepas kita menambahkan hukuman di bawah akta ini, apakah ia akan menyebabkan ada pertindihan di antara akta ini dengan amlah yang telah dilaksanakan? Ada tak pertindihan? Sebab kita pun tak mahu nanti ada dua set undang-undang yang bertindih antara satu sama lain. Kita nak undang-undang itu dilaksanakan dengan jelas dan mudah untuk dilaksanakan. Tan Sri Yang Di-Pertua, satu perkara yang saya nak sebut adalah kita sudah ada amlah. Amlah tu kita tak ada pindaan kali ini. Jadi kenapa hawala ni masih perluasa kalau ikutkan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi? Jadi apakah amlah tu tidak berkesan dan perlukan pindaan hari ini? Dan sejauh manakah pindaan pada hari ini berfungsi, berperanan untuk membantras, menangani pemindahan wang tidak berlesen yang menjadi subjek utama kita pada hari ini. Dan saya nak sebutkan satu perkara di sini berkenaan dengan hukuman. Saya setuju boleh ada kuasa untuk melucut hak kepada pesalah oleh mahkamah, iaitu di bawah Seksyen 66 Kapital A. Saya bersetuju. Okey, cuma saya nak tanya, di bawah Seksyen 2B dikatakan pelucut hakkan harta itu adalah secara keseluruhan atau sebahagian. Apakah ini berdasarkan jumlah nilai? Sebab kita tak mahu lucut hak lebih daripada jumlah kesalahan, value, nilai kesalahan tersebut, agar tidak nanti harta lain pula dilucut hakkan. Dan berkenaan dengan Seksyen 4 Akta Induk yang dibuat pindaan dengan menggantikan perkataan boleh kepada hendaklah, maknanya mandatory untuk dipenjarakan. Saya mohon, saya tanya bukan mohon, kepada kerajaan, kenapa kita tak letakkan minimum penjara? Ini tak letak minimum penjara. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri ada sebut, ada yang dipenjara 1 hingga 3 hari. Maknanya yang dipenjara 1 hingga 3 hari itu akan berterusan. Sebab yang sini adalah selama tempoh tidak melebihi 10 tahun. Tak lebih 10 tahun. Tapi boleh jadi 1 hari, boleh jadi 2 hari. Sebab kita ada akta yang ada menetapkan minimum. Jatuh saja, hakim jatuh saja hukum, dia bersalah, disabitkan kesalahan, wajib. So saya nak tanya, kenapa tak dibuat ini? Sebab ini sesuatu yang bagi saya bukan setakat merugikan negara dari segi ekonomi,
dan juga hasil kutipan kita, tetapi reputasi negara kita. Kita tak mau negara kita dilabelkan dengan kata-kata bahawa nak pindah wang haram dan sebagainya, Malaysia ni senang, kita gunakan Malaysia sebagai laluan, sebagai transit dan sebagainya. Sesuatu yang sangat tidak baik untuk negara kita, untuk masa depan dan juga perniagaan antarabangsa kita. Jadi saya mohon jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri apabila menggulung nanti. Itu saja perbahasan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang